Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam forum diskusi bersama saya, moderator anda iaitu Natasha Insyirah binti Manaim. Jadi pada malam ni kita akan bersama-sama 4 orang panel yang akan membincangkan tentang kaedah tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manut bil maslahah dalam isu melibatkan pertembungan antara umat Islam dan bukan Islam di Malaysia. Jadi terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Okay, jadi panel pertama kita ialah Sarah Nadirah binti Sahudin. Okay, Puan Sarah sihat? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, panel kedua kita ialah Nur Aina binti Muhammad Sufyan. Okay, panel yang ketiga kita adalah Nur Fatma binti Zailan. Dan yang keempat adalah Nur Syazwani binti Muhammad Johari. Okay, jadi sebelum saya nak mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam dengan panel-panel kita, jadi saya sebagai moderator akan menerangkan mukadimah kaedah tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manut bil maslahah. Kaedah ini bermaksud dasar pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Kaedah fiqh ini sering diguna pakai dalam bidang siasat syariah. Okey, moto siasat syariah mengikut kaedah ini bermaksud tindakan pemimpin hendaklah berdasarkan maslahah rakyat, iaitu kepentingan rakyat mestilah didahulukan dalam urusan pentadbiran negara. Jadi, para sarjana Islam dia menegaskan bahawa sebarang polisi yang dijalankan oleh kerajaan dikira terbatal sekiranya ia tidak memberikan manfaat kepada rakyat. Perkara yang termasuk dalam maslahat rakyat meliputi jaminan keselamatan, keamanan, urusan beragama, keadilan, pendidikan, hak kebebasan dan sebagainya. Al-Ghazali dia membahagikan maslahah kepada 5 perkara, iaitu seperti yang kita tahu, 5 dasar maqasid syariah, iaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Okey, jadi sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, kita akan mengupas isu-isu yang berkaitan dengan kaedah ini yang melibatkan pertembungan antara umat Islam dan bukan Islam di Malaysia. Jadi, saya akan teruskan pembincangan kita kepada panel yang pertama. Okey, jadi Puan Sarah, bagaimanakah pemakaian kaedah tasarruf al-imam ala ra'iyah manut bil maslahah dalam perbincangan isu memberi zakat kepada orang bukan Islam? Okay. Terima kasih kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton pada malam ni. Jadi contoh isu yang saya ke bawah tadi adalah berkaitan dengan pemberian zakat kepada non-Muslim. Isu ni dia agak sedikit sensitif dan menimbulkan pelbagai persepsi kepada orang awam sebab ramai dari kalangan kita sendiri yang masih kurang faham tentang siapa yang sepatutnya layak menerima zakat ni. Jadi seperti yang diketahui oleh semua, zakat diberikan kepada 8 golongan seperti yang dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 60 iaitu pertama, orang fakir, orang miskin, amil iaitu pengutip zakat, mu'allafah qulubuhum iaitu orang yang dijinakkan hatinya, hamba, orang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan musafir yang berada dalam perjalanan. Jadi seperti yang dilihat di sini, golongan mu'allaf ada disebut di dalam Al-Quran sebagai salah seorang penerima zakat, tapi orang Islam tak dinyatakan. Terdapat perbezaan dalam kalangan fuqaha mengenai isu pemberian zakat kepada bukan Islam. Mazhab Syafi'i berpendapat tak boleh sama sekali bagi zakat kepada orang bukan Islam ni. Katanya golongan mu'allaf iaitu hanyalah mereka yang dijinakkan jantung hatinya, sesiapa yang telah masuk ke dalam Islam. Tak boleh beri zakat ni kepada orang musyrik untuk menjinakkan dia dengan Islam. Tapi ada juga ulama yang membenarkan seperti Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi, Dr. Abdul Karim Zaidan dan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Sebab mereka berpendapat orang bukan Islam ni termasuk juga dalam golongan mu'allafah qulubuhum iaitu mereka yang ingin dijinakkan hatinya. Mereka yang ingin dijinakkan hatinya. Peruntukan ni termasuklah mereka yang masih kafir dan yang telah menjadi Muslim. Ulama membenarkan zakat diberikan kepada bukan Islam ni sebab melihat kepada pernyataan Al-Imam Ibn Qudamah, maka berdasarkan pendapat ni zakat bahagian mu'allaf boleh diberikan kepada bukan Muslim juga yang berpengaruh dalam masyarakat ataupun kaum mereka. Dengan harapan pemberian ni dapat menggalakkan dia atau pengikut dia masuk Islam dan dapat mengurangkan sikap permusuhan mereka dengan Islam. Jadi pendapat ini disokong oleh pelbagai riwayat yang mana Nabi SAW memberikan kepada pemimpin Arab yang masih kafir seperti Sofwan bin Umayyah. Dan terdapat juga ayat Al-Quran lain yang menunjukkan bahawa Nabi memberikan zakat
kepada bukan Islam seperti dalam surah At-Taubah ayat 58 dan 59. Selain dari bukan zakat kepada bukan Islam atas nama mu'alaf, para ulama juga berbeza pendapat tentang peruntukan zakat fakir miskin kepada bukan Muslim. Jumhur bersepakat tidak boleh. Namun Dr. Yusuf Al-Qaradawi mentajirkan bahawa ia dibolehkan. Tapi para sejarah fiqh ni dia bersepakat bahawa peruntukan zakat tak boleh diberikan kepada kufar yang memerangi Islam iaitu kafir harbi. Sebab berdasarkan surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Memetik pernyataan juga yang dikeluarkan oleh Mufti Perlis. Beliau berkata semuanya golongan bukan Muslim ini layak menerima zakat atas syarat ditentukan pemerintah. Jadi semuanya berbalik kepada pemerintah itu sendiri. Dan kalau dilihat perkara ni dah difatwakan pun dekat Perlis. Mereka dah start dah memberikan zakat kepada non-Muslim ni. Jadi kesimpulannya kita sebagai negara yang berbilang bahasa dan agama haruslah juga menjaga kebajikan mereka ni sebab mereka pun penduduk dekat sini kan. Jadi wajarlah kalau zakat ni diberikan kepada mu'alaf yang sudah Muslim ataupun belum Muslim dengan harapan dapat memelihara keindahan Islam tu. Apapun yang paling penting kita sebagai umat Islam mesti tahu sebenarnya bukanlah menjadi satu kesalahan pun kalau zakat ni juga diberikan kepada mereka yang bukan Islam mengikut pandangan syarak. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kepada panel pertama kita, Sarah binti Saudin, penerangan yang amat baik tentang isu zakat. Jadi kita akan meneruskan pembincangan isu yang kedua pula. Okey, kita akan teruskan kepada panel yang kedua, iaitu Aina binti Sufyan. Aina binti Sufyan, panel kedua kita. Bagaimanakah isu transgender dan LGBT di Malaysia ini dalam pemakaian kaedah tasarruf al-imam ala ra'iyah manut bil maslahah? Silakan. Okey, baik moderator, terima kasih kepada soalan. Jadi seperti mana kita tahu, gejala lesbian, gay, bisexual dan juga transgender ni, secara pendek ni LGBT, dia telah menjadi satu cara hidup yang diterima oleh masyarakat di negara luar dan kini dia sedang meresap ke dalam kehidupan masyarakat Islam di Malaysia. Jadi perkembangan perkara ini semakin rancak apabila golongan LGBT ni dia diberi pendedahan oleh orang luar negara seperti hak kebebasan untuk melakukan hubungan secara sama jantina. Okey, berbagai isu masalah timbul akibat tuntutan oleh golongan hak oleh golongan ini. Jadi gejala ini wajib dibendung bagi menjamin kelestarian kehidupan sosial masyarakat di Malaysia, terutamanya umat Islam. Jadi di Malaysia dia tiada peruntukan spesifik terhadap gerakan LGBT. Tetapi perbuatan homoseksual dan juga seksual di luar tabi'i merupakan satu kesalahan berdasarkan undang-undang di Malaysia merujuk kepada Undang-Undang Jenayah Sivil Seksyen 377B Kanun Keseksaan. Dia memperuntukkan bahawa sesiapa yang melakukan hubungan seks luar tabi'i secara sukarela akan dihukum penjara maksimum 20 tahun termasuklah sebatan. Jadi menurut satu sumber, kerajaan negeri tetap dengan pendirian mereka tidak menyokong masyarakat LGBT bagaimanapun menghormati hak mereka untuk tampil berlainan. Dan Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad juga pernah menekankan bahawa Malaysia tidak akan sama sekali menerima budaya LGBT dan perkahwinan sama jantina walaupun ia dianggap sebagai hak asasi manusia di Barat. Jadi menurut perspektif Islam pula, hukum tasyabuh adalah haram iaitu penyerupaan dan merupakan salah satu dosa besar kerana telah sabit nas-nas syar'i bahawa Allah SWT telah melaknat orang yang melakukannya dengan lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dari kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, antara lain menyatakan haram ke atas lelaki menyerupai wanita dan begitu juga sebaliknya iaitu haram wanita menyerupai lelaki. Jadi untuk menyokong kenyataan ini juga, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan pada Oktober 2008 juga memutuskan bahawa pengkit iaitu penyerupaan wanita berpenampilan dan juga mempunyai gerak laku seperti lelaki adalah haram di sisi agama. Jadi oleh kerana isu ini sering menimbulkan kekeliruan dan juga ketidakpastian dalam kalangan masyarakat umum yang beragama Islam dan juga bukan beragama Islam, maka pemerintah ataupun pemimpin di Malaysia memainkan peranan dalam memberikan penerangan dan juga penjelasan untuk menegaskan pegangan menurut perspektif undang-undang negara dan juga undang-undang syariah. Jadi Jabatan Mufti Negeri-Negeri mengeluarkan fatwa yang jelas lagi tegas dalam menyatakan hukum haram mengamalkan
Malang Gerakan LGBT ini. Jadi kesimpulan pada perbincangan ini, selain ia dapat mengekalkan kemuliaan prinsip agama Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia, ia juga dapat memelihara manusia daripada keluar dari fitrah asal yang telah ditetapkan Tuhan sekaligus menjamin kesejahteraan dan keamanan umat Islam di Malaysia dengan adanya peraturan, hukum dan fatwa yang memimpin. Okey, itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada panel yang kedua. Jadi kita dapat nampak bahawa peranan pemimpin amat penting dalam menentukan kemaslahatan umat Islam dan juga bukan Islam tanpa kita meninggalkan syariat Islam. Jadi kita akan terus kepada panel yang ketiga iaitu Nur Fatimah binti Zailan. Panel yang ketiga akan membincangkan tentang isu melantik orang bukan Islam sebagai peguam syar'i dalam pemakaian kaedah ini. Okay, jadi silakan kepada panel kita yang ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diajukan. Untuk menjawab soalan yang diajukan iaitu berkaitan isu melantik orang bukan Islam sebagai peguam syar'i, di sini kita perlu melihat semula kepada objektif penubuhan Mahkamah Syariah itu sendiri, iaitu untuk mengimplementasikan keadilan berasaskan kepada undang-undang syariah, merangkumi Al-Quran, Sunnah, perlembagaan persekutuan dan sejajar dengan syarak. Mahkamah Syariah ini mempunyai bidang kuasa tersendiri yang meliputi kuasa mendengar dan memutuskan kes-kes yang melibatkan orang Islam secara umumnya. Apa yang pasti, Mahkamah Syariah ini dianggotai oleh hakim yang beragama Islam, berfungsi untuk mengendalikan kes-kes orang Islam berdasarkan syariat Islam. Para hakim pula dibantu oleh peguam syar'i dalam mengendalikan kes-kes yang dibicarakan. Soalannya di sini, adakah orang bukan Islam itu boleh dilantik sebagai peguam syar'i? Yang pertama, tiada dalil yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan larangan atau kebenaran pelantikan orang bukan Islam sebagai peguam syar'i. Walau bagaimanapun terdapat dalil-dalil umum mengenai perkara tersebut dalam Al-Quran seperti dari surah Al-Imran ayat 28 yang bermaksud, janganlah orang yang beriman mengambil orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Ayat ini memberi gambaran yang jelas bahawa seorang Islam tidak boleh mengambil orang-orang bukan Islam sebagai teman rapat atau dengan kata lain sebagai pembantu, penolong atau pelindung. Tetapi terdapat juga dalil dan hujah bagi pandangan yang menyokong pelantikan peguam syar'i bukan Islam. Bagi pandangan yang menyokong pelantikan peguam syar'i bukan Islam ni, terdapat dalil yang menjadi sandarannya iaitu dari surah Al-Ma'idah ayat 8 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kepada Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana ia lebih hampir kepada takwa. Firman Allah ini telah menjelaskan bahawa penghakiman sesuatu pertikaian itu mestilah didasari dengan keadilan. Dalam konteks penghakiman di Mahkamah Syariah, keputusan terletak di tangan seorang hakim. Beliau berhak menerima atau menolak hujah yang dibawa oleh mana-mana peguam. Justeru, melantik orang bukan Islam sebagai peguam syar'i bukan sesuatu yang dihalang oleh syarak kerana keadilan tetap dapat dilaksana dengan memastikan seseorang hakim itu berpegang kepada keadilan dalam setiap keputusan yang dibuat. Tetapi, di dalam konteks isu ini, kes-kes di Mahkamah Syariah merupakan sebahagian isu-isu agama dan sudah tentunya merupakan hal ehwal orang Islam. Berbaik dengan orang bukan Islam tidak menjadi halangan dalam Islam, tetapi ia tidak menjangkau sehingga membenarkan mereka masuk campur dalam urusan keagamaan. Oleh yang demikian, lantikan orang bukan Islam sebagai peguam syar'i adalah ditegah kerana ia melibatkan hal ehwal agama Islam yang sememangnya bukan dalam lingkungan kepakaran mereka. Di Malaysia, seorang wanita bukan Islam memperolehi kebenaran daripada Mahkamah Tinggi Sivil untuk menjalankan semakan kehakiman dan telah mendesak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menerimanya sebagai peguam syar'i tanpa mengkira beliau adalah seorang bukan Islam. Berikutan daripada isu ini, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia telah menghantar permohonan melalui JAKIM agar Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia mengeluarkan keputusan rasmi berhubung isu ini. Mereka telah berbincang dan mengambil keputusan haram melantik orang bukan Islam sebagai peguam syar'i. Keputusan ini dibuat bersandarkan kepada dalil-dalil daripada nas Al-Quran dan hadis, kaedah fiqhiyah, maslahah dan juga siasah syariah. Kesimpulannya di sini, pelantikan orang bukan Islam dilarang demi menjaga syariat Islam dan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhannya berdasarkan kepada kaedah-kaedah fiqh yang telah dijelaskan. Saya rasa itu sahaja jawapan bagi soalan yang telah diajukan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Okay, terima kasih kepada panel yang ketiga, penerangan yang amat baik tentang isu melantik orang bukan Islam sebagai peguam syar'i. Jadi kita akan terus kepada panel kita yang terakhir, iaitu Nur Syazwani akan menerangkan tentang isu pelibatan orang bukan Islam,
Isu pelibatan orang Islam dalam pesta keagamaan bukan Islam melalui kaedah ini. Silakan panel kita yang ketiga, yang terakhir. Terima kasih moderator atas soalan yang diberikan. Bagi menjawab persoalan ini, kita perlu melihat semula di dalam perlembagaan Malaysia. Sebagai negara yang mempunyai Islam sebagai agama rasmi di dalam perkara 3.1 Perlembagaan Malaysia, penganut agama lain bebas untuk menjalani kehidupan berdasarkan kepercayaan masing-masing, walaupun Islam adalah agama rasmi. Dan merujuk kepada pandangan ulama terdahulu, mereka tidak membenarkan warga negara bukan Islam menzahirkan agama dan perayaan-perayaan atau pesta mereka dalam sebuah negara kerana dikira memandang rendah kepada orang-orang Islam. Namun, ijtihad tersebut ditolak di Malaysia kerana tidak bersesuaian dengan keadaan uruf dan maslahah di Malaysia. Jadi melalui kaedah fiqh tasarruf al-imam ala ar-ra'yah ma'nud bi al-maslahah, kebenaran menzahirkan agama dan kepercayaan dibolehkan atas keadaan Malaysia yang berbagai bangsa dan agama. Jadi masyarakat majmuk di Malaysia ni masing-masing berperanan memberi sumbangan kepada pembangunan dan kestabilan negara. Hubungan baik yang terjalin antara mereka telah membentuk budaya harmoni yang tidak bertentangan dengan Islam. Oleh itu adalah tidak sesuai sekiranya pihak pemerintah dan para ulama di Malaysia masih tetap berpegang dengan pandangan ulama terdahulu yang tidak membenarkan agama dan perayaan yang berkaitan dengan agama bukan Islam dizahirkan di khalayak ramai. Hal ini boleh dijalankan asalkan tidak menyinggung perasaan umat Islam dan menghormati undang-undang Malaysia. Kebebasan beragama dan mengamalkan ajaran agama telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 11. Namun, perayaan-perayaan disambut oleh mereka ada yang melibatkan adat dan tradisi masyarakat dan ada pula yang merupakan upacara keagamaan. Kadang-kadang di dalam upacara bersifat keagamaan itu sendiri, lebih banyak unsur adat dan tradisi berbanding dengan unsur keagamaan. Contohnya seperti Christmas, Wesak, Deepavali, Thaipusam dan lain-lain. Penglibatan orang Islam dalam perayaan ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Antaranya adalah pertama sekali menghadiri dan merayakan perayaan-perayaan bukan Islam. Dan kedua, menghadiri rumah terbuka bukan Islam. Jadi di dalam konteks yang pertama, di mana menghadiri dan merayakan perayaan-perayaan keagamaan bukan Islam, ini orang-orang Islam tidak dibenarkan sama sekali melibatkan diri untuk menyambut perayaan-perayaan agama lain seperti mengunjungi rumah-rumah ibadah, memakai pakaian yang ada simbol agama mereka dan seumpamanya. Ini kerana dengan berbuat demikian bererti wujud tanda-tanda redha kepada kekufuran, sedangkan redha kepada kekufuran ditegah dan dilarang keras oleh Islam. Oleh itu selain itu, ia juga bermaksud menyerupai golongan kafir yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Baginda bersabda dalam hadisnya, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia termasuk ke dalam golongan kaum itu. Namun, di dalam konteks yang seterusnya, iaitu menghadiri rumah terbuka bukan Islam, di dalam Malaysia, sudah menjadi kebiasaan penganut agama di negara ini terutamanya para pemerintah mengadakan rumah terbuka sempena menyambut perayaan mereka. Dan kita tahu para pemerintah kita bukanlah sahaja yang beragama Islam, terdapat juga yang bukan beragama Islam. Dan tetamu yang hadir pada hari sambutan tersebut terdiri juga daripada pelbagai-bagai latar belakang agama. Malah orang-orang dan rakyat juga mengadakan rumah terbuka mereka dan kita menerima tetamu dari kalangan bukan Islam. Ini menggambarkan semangat toleransi, kerjasama dan perpaduan erat di kalangan penduduk negara ini. Semangat toleransi dan terbuka terhadap masyarakat bukan Islam dapat dilihat daripada beberapa keterangan. Contohnya di dalam Al-Quran dia menyuruh orang-orang Islam bergaul dengan ibu bapa mereka yang masih musyrik dengan baik selagi tidak memaksa anak-anak mereka keluar daripada agama Islam. Ini dijelaskan oleh firman Allah di dalam surah Al-Luqman, ayat 14 hingga 15. Jadi, menghadiri rumah terbuka dibolehkan kerana mengadakan rumah terbuka pada masa kini adalah lebih berbentuk kepada amalan tradisi masyarakat berbina agama dan bukan lagi menjadi amalan agama bukan Islam. Malah tidak lagi menjadi syiar agama mereka, cuma ia dilakukan sempena perayaan besar agama mereka. Oleh kerana amalan ini merupakan amalan tradisi masyarakat, penglibatan umat Islam tidak dianggap sebagai menyerupai golongan bukan Islam. Dan berdasarkan JAKIM, mereka telah mengadakan kriteria perayaan bukan Islam yang boleh dihadiri oleh orang Islam menurut JAKIM. Jadi mereka mengeluarkan kriteria ini terbahagi kepada 4. Kriteria pertama adalah majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara-upacara yang bertentangan dengan akidah Islam. Dan maksud bertentangan dengan akidah Islam itu adalah suatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan menyebabkan tercemarnya akidah umat Islam. Contohnya seperti menyertakan simbol-simbol agama seperti salib, memasang lampu lilin dan meletakkan apa-apa tanda bercirikan agama pada dahi atau pada tanda-tanda lain pada anggota tubuh.
Yang kedua, majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan dengan syarak. Dan maksud perbuatan yang bertentangan dengan syarak adalah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan bertentangan dengan ajaran Islam yang diamalkan oleh masyarakat. Contohnya, seperti memakai pakaian berwarna merah seperti Santa Claus, mengadakan bunyi-bunyian atau hiasan seperti loceng gereja, pokok Christmas, kuil atau memecah kelapa dan mengadakan acara yang berunsur perjudian. Dan contoh-contoh ini adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ajaran Islam. Kriteria yang ketiga adalah majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bercanggah dengan pembinaan akhlak dan budaya masyarakat Islam. Dan maksud pencanggahan dengan pembinaan akhlak dan budaya masyarakat Islam ialah suatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan bertentangan dengan nilai dan norma kehidupan masyarakat Islam yang berpegang kepada ajaran Islam. Contohnya seperti percampuran bebas tanpa batas dan adab, berpakaian yang menjolok mata dan mendendangkan lagu-lagu yang mempunyai berunsur lucah serta pemujaan. Dan kriteria yang terakhir adalah majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh menyentuh sensitiviti masyarakat lain. Antara contohnya adalah ucapan-ucapan yang menghina umat Islam, ucapan yang menghina agama Islam, persembahan yang bertujuan mempersendakan pegangan agama masyarakat Islam. Jadi konklusinya, pelibatan orang Islam di dalam pesta keagamaan bukan Islam dibolehkan namun terdapat batas-batas dan cara-cara untuk dilakukannya. Sekian sahaja daripada saya. Saya kemukakan kepada moderator. Okey, pendengar yang baik dan jelas daripada panel kita yang terakhir. Jadi selesai sudah diskusi forum kita pada hari ini. Jadi untuk sebagai perakhiran, saya ingin menjelaskan sebagai rumusan kaedah ini merupakan salah satu bukti bahawa Islam ialah agama yang menyeluruh. Jadi rakyat akan menjadi tunggangan oleh golongan yang berpengaruh dan berkuasa jika kemaslahatan umat tidak terjaga. Kita juga dapat fahami bahawa sesuatu yang menyebabkan kepentingan umum, maka pihak yang berkaitan perlu mencari solusi dan penyelesaian yang terbaik demi kemaslahatan rakyat. Kalau kerajaan yang tidak dipandu oleh keadaan ini, oleh kaedah ini, kerajaan akan terdedah kepada penyelewangan dan salah guna kuasa dalam kalangan pemimpin. Akibatnya, kuasa dan jawatan hanya menjadi alat untuk mengaut keuntungan diri atau mendapat sokongan dari orang sekeliling sahaja. Jadi, semoga info yang diberikan dapat memberikan pencerahan tentang isu-isu yang diketengahkan. Jadi, andai terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu datangnya daripada kekhilafan kami sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.